Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu nak menghuraikan berkaitan dengan persamaan tangen dan juga persamaan normal dalam tajuk pembezaan. Okey. Contohnya ya. Jika diberi pada kamu iaitu Y sama dengan 2x tolak 3 kuasa 4. Okey. Dan ada satu koordinat iaitu katalah koordinat 2, 1 yang terletak atas lengkungan ini. Yang melalui atas lengkungan ini. Okey. Selalunya dia akan tanya, diminta awak mencari kecerunan tangen, kecerunan normal dan juga cari persamaan. Persamaan tangen dan persamaan normal terhadap lengkungan ini pada titik 21. Okey, yang pertama sekali, bila kita nak mencari persamaan, kita kenalah tahu dia punya kecerunannya. Jadi, kecerunan M adalah sama dengan dy dx. Okey. Dan bila kita buat dy dx, kita buat pembezaan, kecerunan yang kita dapat itu adalah kecerunan M1 ataupun juga dikenali sebagai kecerunan tangen. Kita akan dapat kecerunan tangennya. Dan bagaimana kita nak mendapatkan kecerunan normal? Okey, perkaitan di antara kecerunan tangen dan kecerunan normal dah pun belajar dalam tajuk-tajuk sebelum ini, iaitu M1 darab dengan M2 adalah sama dengan negatif 1. Jadi kecerunan normal ialah M2. Okey, M2 adalah merupakan kecerunan normal. Okey, dan M2 juga adalah sama dengan negatif 1 bahagi dengan M1. M1 apa dia? Kecerunan tangen. Okey, jadi setiap kali kita buat pembezaan dy dx bermaksud kita sebenarnya sedang mencari kecerunan, iaitu kecerunan tangen. Jadi di sini katalah kita nak mencari persamaan tangen dan persamaan normal. Jadi kita kena tahu dulu dia punya kecerunan. Jadi sekarang saya nak cari kecerunan tangen, iaitu M1-nya. M1 adalah sama dengan dy dx. Okey, ini y-nya, kita kena buat dy dx. So, dy dx, kalau bentuk persamaannya macam ini, kita kena guna petua rantai. Iaitu 4 ni bawa ke hadapan. 4 darabkan apa yang ada dalam kurungan. Okey, kuasanya berkurang 1 jadi 3. Dan jangan lupa rantai di belakangnya itu, iaitu kita kena bezakan yang dalam kurungan ini. Bezakan 2x dapat 2. Bezakan 3 dapat 0. Okey. Jadi ini dia punya dy dx. Dengan syarat nak dapatkan kecerunan tangennya, kita kena gantikan x-nya ini. Jadi dekat sini diberi koordinat. Jadi koordinat ini tujuannya ialah supaya kita boleh gantikan dalam ni dan kita akan dapat dia punya kecerunan tangen. Jadi di sini saya gantikan 4, okey, 2x-nya ialah 2 tolak 3 kuasa 3 darab dengan 2. Jadi dapat dekat sini 4 darab 2 ialah 8. Ini 4 tolak 3 ialah 1. 1 kuasa 3. Jadi dapatlah dia punya kecerunan tangennya ialah 8. Kecerunan tangen ataupun M1. Okey. Jadi kena ingat yang kita dapat setiap kali kita buat dy dx, yang ini adalah merupakan kecerunan tangen. Jadi di sini Selepas dapat kecerunan tangen, kita cari kecerunan normal.
Kecerunan normal ialah M2. M2 adalah sama dengan negatif 1 per M1. M1-nya ialah 8. Jadi yang ini adalah merupakan kecerunan normal. Okey, bila kita dah dapat kecerunan tangent dan kecerunan normal, jadi senanglah kita nak mencari dia punya persamaan. Jadi untuk cari persamaan tangent, okey, katalah A, persamaan tangent. Untuk cari persamaan tangent ialah Y sama dengan M, okey, M ini ialah M1. X tambah C. Jadi gantikan saja M1-nya, kecerunan tangentnya itu 8. Okey, masih belum lengkap persamaan tangent kita sebab masih ada C. Jadi kita kena gantikan koordinat 2, 1 ke dalam persamaan. Jadi masukkan X-nya 2. Okey, X-nya 2, Y-nya 1. Jadi 1 sama dengan 8 darab dengan 2 tambah C. Maka C-nya adalah sama dengan 1 tolak dengan 16. Jawapannya ialah negatif 15. Okey. Allah. Negatif 15. Jadi, maka dia punya persamaan tangentnya ialah Y sama dengan 8X tolak 15. Okey. Jadi, yang kita dapat ini adalah merupakan persamaan tangent. Jadi, untuk yang kedua, kita nak cari persamaan normal. Okey, jadi untuk B, persamaan normal. Jadi untuk cari persamaan normal, jadi masukkan di sininya M2. Y sama dengan M2X tambah C. Okey, saya guna untuk cari persamaan ni, saya guna Y sama dengan MX sama C saja. Tak mau guna formula-formula yang banyak-banyak yang nak cari persamaan tu. Nanti mengelirukan. Jadi, Y adalah sama dengan M2-nya tadi kita dah cari. Negatif 1 per 8X tambah C. Jadi, untuk cari C, lagi sekali kita masukkan koordinat 2, 1. X2, Y1. Okey, X-nya 2, Y1. Jadi, sini 1 sama dengan negatif 1 per 8. Masukkan X-nya 2. Tambah C. Jadi, kita dapat dekat sini ialah negatif 1 per 4. Maka C-nya ialah C adalah sama dengan apa ni? 1 ni negatif, jadi positif lah. C sama dengan 1 tambah dengan 1 per 4. Okey. Jadi dapatlah dia punya C-nya 1 per 4 ataupun 1 tambah 5 per 4. Okey, 5 per 4. Jadi di sini maka dia punya persamaannya ialah persamaan untuk persamaan normal ialah Y sama dengan M2-nya tadi ni negatif 1 per 8 X tambah C. Jadi C-nya ialah 5 per 4. Okey. Jadi kalau kita tak nak ada pecahan dekat sini, okey, nak hilangkan pecahan, kita kena darab. Okey, untuk darab, kita darabkan dia untuk hilangkan pecahan, tak mau ada pecahan. Darabkan dia dengan yang bawah ni yang besar kita pilih. Misalnya kalau ada dua pilihan, ada 4 dengan 8, kita darabkan dengan 8. Okey, jadi saya sambung sebelah sini. Jadi dia akan jadi 8 darab Y akan jadi 8Y sama dengan negatif 1 per 8X darab 8, kita akan dapat negatif X. Okey, ini 5 per 4 darab dengan 8, kita akan dapat ni potong dengan ni jadi 2, 4 ke 2, 8 ni 2, 2 ke 5, 10. Jadi tambah 10. Jadi inilah jawapannya yang tanpa
pecahan. Jadi ini ialah jawapan untuk persamaan tangennya, yang ini ialah jawapan untuk persamaan normalnya. Okey. Okey, di sini cikgu bawakan soalan SPM yang berkaitan dengan tajuk persamaan tangen persamaan normal tadi yang menggunakan kaedah pembezaan. Okey, jadi di sini soalannya ialah diberi titik P 1 negatif 5 terletak pada lengkung Y sama dengan 3x kuasa 2 tolak 8x. Okey, soalannya yang pertama, cari kecerunan tangen. Jadi kecerunan tangen, okey ni jawapannya. Kecerunan tangen M1 okey adalah sama dengan dy dx. Jadi setiap kali kita buat dy dx, kita akan dapat kecerunan tangen. Jadi bila kita buat dy dx ini, y-nya kita buat dy dx, kita akan dapat apa? Ini 2 bawa ke hadapan darab dengan 3. 3 kali 2, 6. X kuasanya berkurang. Jadi 1 tolak dengan 8. Okey. Jadi yang ini masih ada X. Jadi kita gantikan koordinat. Yang ini koordinatnya X1, Y-nya negatif 5. Jadi kita masukkan ke dalam persamaan ini, iaitu 6 darab X. X-nya 1. Jadi 6 darab 1 tolak 8, maka kita dapat 6 tolak 8 ialah negatif 2. Yang ini ialah merupakan M1 ataupun kecerunan tangennya. Okey, jadi ini kecerunan tangen. Kita dah pun menjawab soalan A. Iaitu kalau nak jawapan yang penuh, kecerunan tangen adalah sama dengan negatif 2. Okey. Seterusnya soalan B. Soalan B, dia tanya cari persamaan normal pada lengkung di titik P. Dia suruh cari persamaan normal. Jadi yang kita dapat ni kecerunan tangen. Jadi kita kena cari pula kecerunan normal. Kecerunan normal adalah sama dengan M2. Dan apa perkaitan M1 dengan M2? Ialah M2 sama dengan negatif 1 per M1, iaitu bersamaan dengan negatif 1 per dengan negatif 2, iaitu kecerunan normalnya ialah setengah. Sebab negatif-negatif kan? Okey, ini baru dapat kecerunan normal. Jadi bila kita nak mencari dia punya persamaan, persamaannya ialah Y sama dengan MX tambah C. Jadi M-nya kita dah tahu, setengah. X tambah C. Di mana kita kena cari C dengan memasukkan koordinat yang diberi, koordinat P, sebab dia nak pada titik P. Jadi koordinat P dekat situ ialah 1 negatif 5. Okey, jadi kita masukkan ke dalam persamaan. X-nya 1, Y negatif 5. Jadi sini negatif 5 sama dengan setengah. X-nya 1 tambah C. Maka C adalah sama dengan negatif 5 tolak dengan setengah. Okey, negatif 5 tolak dengan setengah adalah sama dengan C-nya ialah ni dapat negatif 10. Negatif 10 tolak dengan 1 ialah negatif 11. Negatif 11 per 2. Okey, jadi dia tanya tadi ialah persamaan. Maka persamaannya ialah Y sama dengan setengah X tambah C. C-nya ialah negatif 11 per 2. Okey, kalau kita nak hilangkan dia punya pecahan, darabkan semua sekali ini dengan 2. Jadi kita dapat jawapannya ialah darab 2 Y sama dengan ini setengah X darab dengan 2 dapat X. Ini darab dengan 2 dapat tolak 11. Jadi inilah dia punya persamaan bagi persamaan normal pada lengkung di titik P. Okey, seterusnya saya bawakan soalan SPM tahun 2015. Okey.
Cuma bezanya dekat sini tahun 2013 dia keluar dalam kertas 1. Okey, tahun 2015 dia keluar dalam kertas 2. Okey, soalannya lebih kurang sama. Diberi persamaan lengkung Y sama dengan 2X darab 1 tolak X kuasa 4 melalui titik P24. Okey. Kemudian disuruh cari kecerunan lengkung di titik P, dan persamaan yang kedua ialah cari persamaan lengkung di titik P. Okey, jadi untuk soalan A, kecerunan lengkung di titik P. Walaupun disebut kecerunan lengkung, okey, yang di sini disebut kecerunan tangent. Okey, jadi kecerunan lengkung di titik P pun sama maksudnya dengan kecerunan tangent. Okey, iaitu kita kena buat dy dx. Jadi diberi dekat sini untuk A, diberi persamaannya ialah Y sama dengan 2X darab dengan 1 tolak X kuasa 4. Okey, untuk mencari kecerunan lengkung, kita perlu buat dy dx. dy dx. Okey, ini adalah bersamaan dengan kecerunan. Okey, kecerunan lengkung ataupun kecerunan tangent adalah benda yang sama. Jadi untuk mencari dy dx atau pembezaan, yang ini kalau jangan sekali-sekali kita darabkan ke dalam ya, sebab sini ada kurungan kuasa 4. Okey, jadi apa yang boleh dibuat dekat sini ialah kita kena gunakan petua hasil darab. Ya, sebab ini ada, ini U-nya, ini V dia. Jadi, petua hasil darab ialah Y sama dengan U dV dx tambah V du dx. Kita guna rumus ini. Okey, jadi dia mesti U dV dx. Okey, ini U-nya, ini V. Jadi U kita tulis 2X. Kemudian kita bezakan V. Bila bezakan ini, ialah kita 4 bawa ke hadapan. 4. Tulis mula yang ini. Okey, kuasanya berkurang jadi 3. Kemudian kita bezakan rantainya, bezakan bahagian dalam kurungan ini. Bezakan 1 dapat 0, bezakan negatif X dapat negatif 1. Okey, ini ialah baru kita buat U dV dx. Okey, tambah lagi dengan, saya terpaksa sambung ke bawah ya. Tambah dengan V, ni V dia. 1 tolak X kuasa 4, okey, V du dx. Bezakan U, bezakan 2X akan dapat 2. Okey, jadi ini kita ringkaskan lagi menjadi, okey, 2X darab dengan 4 ialah 8X. 8X darab dengan negatif 1, negatif 8X. Okey, kemudian ada yang ini, kuasa 3. Okey, kemudian yang ini pula adalah tambah dengan, ada 2 di hadapan, 1 tolak X kuasa 4. Okey, jadi di sini dia nak kecerunan pada titik P. Titik P ialah 2, 4. Bermaksud X-nya 2, Y-nya 4. Jadi kita masukkan dekat sini, iaitu X-nya 2. Okey, bermaksud negatif 8 darab dengan 2. Okey, kemudian 1 tolak dengan 2 kuasa 3 tambah dengan 2, 1 tolak 2 kuasa 4. Okey, ringkasnya kita permudahkan dan kita akan dapat jawapannya, iaitu berapa ni? Ini dapat negatif 16. Okey, ini 1 tolak dengan 2, negatif 1, negatif 1 kuasa 3 ialah negatif 1. Yang ini pula 2, 1 tolak 2 ialah negatif 1 kuasa 4. Bila kuasanya nombor genap, dia akan jadi positif ya. Negatif 1 kuasa 4 jadi 1.
Jadi kita dapat di sini jawapan akhirnya ialah 16 tambah dengan 2 ialah 18. Ini ialah dia punya kecerunan. Okey, kecerunannya. Okey, kita dah jawab soalan A, maka soalan B. Soalan B ialah dia suruh cari persamaan normal di titik P. Jadi, yang kita dapat ini tadi ialah M1, iaitu kecerunan tangent. Maka untuk cari kecerunan, nak cari persamaan normal, kena cari kecerunan normal. Kecerunan normal M2. M2 sama dengan negatif 1 per M1, iaitu 18. Okey, maka persamaan normalnya ialah Y sama dengan negatif 1 per 18 X tambah C. Jadi lagi sekali bila nak cari C, kita gantikan koordinat 2, 4. Ini. Okey. Jadi masukkan ke dalam Y-nya XY. Okey, Y-nya ialah 4 sama dengan negatif 1 per 18 darab dengan 2 tambah C. Okey. Jadi kita dapat di sini C-nya ialah apa C-nya? 4 tambah dengan ini potong dengan ni 2 kali 9 tambah dengan 1 per 9. Jadi kita dapat 4 1 per 9. 4 1 per 9. Jadi maka kita tulis C-nya ialah 9 kali 4 36 tambah 1 ialah 37 per 9. Okey, maka persamaannya ialah, persamaan normalnya ialah Y sama dengan, tulis ni balik semula, negatif 1 per 18 X tambah C. Jadi C-nya ialah 37 per 9. Okey, jadi sekarang kalau kita nak hilangkan, tak mau ada pecahan, jadi kita darab yang kecil ke yang besar? Kita pilih darab dengan yang besar, darab dengan 18. Okey, jadi kita darab dengan 18. Semua sekali ni darab 18. Jadi kita dapat 18 darab Y ialah 18Y. Okey. Sama dengan negatif 1 per 18 X darab 18 dapat negatif X tambah, okey, kemudian 37 per 9 darab dengan 18, kita dapat 74. Okey, jadi inilah dia punya persamaan normal di titik P. Okey, jadi cikgu dah tunjukkan dua contoh soalan SPM yang berkaitan dengan persamaan tangent dan persamaan normal. Tapi kita dapati untuk kedua-dua soalan ini, dia lebih berminat tanya pasal persamaan normal. Kenapa dia tanya persamaan normal? Sebab dia nak tahu, awak tahu yang kecerunan normal iaitu M2 adalah sama dengan negatif 1 per M1, iaitu kecerunan tangent. Okey, jadi saya harap awak semua dah faham. Jangan lupa untuk like dan subscribe.